Asyati Jiman dia tanya. Anak saya sulung 9 tahun. Asal bangun awal pagi mesti bersin kerap. Hanya awal pagi doktor. Selepas tu mata dia ada masa pandai berair merah. Adakah ini disebabkan resdung? Ya, so dia macam kebanyakan tu pesakit tu dia akan rasa tu waktu pagi tu lah. So biasa bangun dia akan macam rasa macam tu, dia akan berhingus dan mata tu berair. So dia macam simptom allergic rhinitis lah. So biasa macam pesakit macam ni, dia kemungkinan bila dia tidur, so tempat tu mungkin dia banyak debu, banyak habuk. So that's why dia banyak expose dengan tu lah. So biasa kita advice tu memang advice kena selalu kerap cuci cadar dan tukar dia punya bedsheet. Dan ada setengah tu yang baru tu yang ada yang mattress tu yang anti dust mite. So itu anti dust mite lah. Ya, ada setengah tu pun recommend guna macam HEPA filter macam tu. So sekiranya dia macam let's say dia buat perubahan tu tapi masih juga tu, kita recommend jumpa doktor, kita akan check dan kalau perlu kita akan start ubat lah. Okey dok, soalan seterusnya. Ya Aisara dia tanya, dok, sejak saya hamil hidung saya sering tersumbat dan saya akan menggunakan spray Oxines untuk menghilangkan sumbat. Adakah ini baru je cakap tadi kan Oxines? Okey. So Oxines yang saya jelaskan balik. So Oxines dia jangka masa dia short term lah. So kalau macam terlalu sumbat, so boleh gunakan dalam 2-3 hari, maksimum 1 minggu. So itu kena stop lah. Sebab jangka masa panjang dia akan kira berapa. Ada setengah pesakit tu dia akan gunakan dalam berminggu-minggu kan. So dia actually dia memang bagus. Dia akan, tapi masalah tu bila dia berhenti. So bila berhenti kan hidung tu akan sumbat balik dan dia punya percentage sumbat kan dia lagi teruk dari sebelum dia start guna spray. So ya. So, jadi spray ini selamat untuk ibu yang mengandung jugalah kan? Selamat juga. So biasa kalau terlalu, jika sangat dia efek yang mother punya kualiti kan tidak boleh tidur semua, dan kita bagilah, tapi kita akan bagi macam berapa hari dan kita recommend stop. Tapi kalau boleh janganlah. So kalau kita recommend guna tu yang cuci hidung, guna tu saline ataupun sodium bicarbonate. So kalau yang tu okey, then just guna saline. So itu tiada efek pada baby lah. Okey, soalan seterusnya dok. Doktor nak tanya, adakah resdung? Kila dia tanya, kila boleh sebabkan demam? Anak saya kehabisan ubat resdung dan sudah beberapa hari ini resdung dia menyerang. Hari ini dia terus demam. Mungkin ada infection. Saya tahu macam mana. Sorry tak faham. Kila tu macam boleh nampak kan? Anak saya kehabisan ubat resdung dan sudah beberapa hari ini resdung dia menyerang. Hari ini dia terus demam. Adakah resdung boleh sebabkan demam? Dia kadang-kadang mungkin bolehlah dapat secondary bacterial infection lah. Ada kemungkinan. Ya. Tapi mungkin kebetulan. So susah nak determine lah dia. Susah nak tahu kan? Soalan seterusnya dok, boleh kan lagi? Mulia dia tanya, adakah resdung ni kena makan ubat berpanjangan? Dia tanya. So yang tu bergantung juga. Sebab ada setengah pesakit yang kita rawat. So actually bila dia gunakan ubat tu kan dia akan jadi lagi baik. So bila dia lagi baik, kita akan kurangkan dia punya dos. Ada setengah pesakit tu jarang, ada jugalah dia lepas guna dalam beberapa bulan, beberapa tahun actually dia okey, dan kita boleh reduce dia punya ubat. Dan lepas tu kita nampak dia okey dan kita berhenti. So ada setengah tu kita dah berhenti bertahun tu dia okey juga. Tapi jarang lah. Boleh jadi tapi jarang lah. Okey. Encik Mat tanya. Encik Mat ni, dok, adakah mesti kawan lari ni kan dok? Ya, adakah kita selalu running atau cycling akan memberi kesan kepada pesakit mengidap resdung ni? So kebanyakan pesakit tu actually kalau tengok kan kita advise dia untuk macam exercise. So kalau exercise dia kurangkan berat badan, actually dia boleh improve dia punya simptom lah. Sebab bila kita macam kita aktifkan kita punya immunity, kita improve. So bila immunity improve tu kita akan kurangkan dia punya gejala resdung lah, gejala allergic rhinitis lah. Okey, soalan seterusnya. Mawar dia tanya, saya pengguna Nesonic. Resdung saya memang teruk dok. Saya tak boleh stop ubat. Gatal sampai bengkak, kadang-kadang sesak nafas. Saya pakai mask pun bau sesuatu saja boleh buat saya bersin sampai terkencing. Alah kasihan. Sebelah sudah kena minus operate hidung saya, sebelah belum lagi. Tapi makin bengkak. Sekarang saya stop steroid atas kesihatan lain. Adakah ubat suplemen? Suplemen di luar hospital. Soalan suplemen kami saya kurang biasa dengan yang suplemen. Ya. Okay.
So ada advice tu mungkin kita boleh tukar jenis nasal spray lah. So Nasonex salah satu example. So kita boleh tukar Avamys ataupun ubat yang lain. So ada setengah tu bila kita tukar ada punya ubat pun dia boleh. Ada setengah pesakit tu boleh ada efek lah. So ada setengah tu kita boleh gunakan macam rawatan asma tu yang singular, multilocus, mungkin boleh baik, mungkin tidak. So ada setengah tu dia okey, ada setengah tu dia tak. Okey. Okey, beberapa soalan lagi lah. Resdung boleh ke berjangkit? Resdung tu dia allergic, so dia macam asma, so dia tidak berjangkit lah. So sebab dia macam dia okey. Okey. Yang lain macam tak ada soalan. Kalau ada soalan boleh je tulis dekat situ. Nanti doktor akan tolong jawabkan soalan. Buat masa ni saya pula nak tanya. Okey. Selalunya katakanlah patient tu datang, dia komplain ni lah benda yang macam allergic rhinitis. Tapi saya ada dengar satu istilah dia cakap vasomotor rhinitis. So apa dia punya perbezaan dia antara vasomotor rhinitis dengan allergic rhinitis tu? Adakah dia punya rawatan dia sama atau berbeza, ataupun kita boleh adjust guna ubat yang spray tu? Kan ada setengah tu dia panggil macam intrusive rhinitis lah. Dia tak macam berapa kaitan dengan tu allergic. So mungkin sebab kita punya badan bila kita adapt untuk temperature yang cold dengan tu kan. So itu yang sebabkan dalam vasomotor. Tapi dia punya rawatan tu lebih kurang sama jugalah. Kita akan try bagi steroid dengan spray dengan antihistamine jugalah. Jadi maksudnya kalau ikutkan rawatan, you punya suggestive first line is oral dululah maksud dia. Ya, kalau lepas tu kalau tak okey, baru bagi nasal spray lah. Okey. Tapi ni macam yang itu ialah method yang kita akan actually kalau yang kami belajar tu kita akan ikut tu ARIA guideline lah. Kalau ARIA guideline kalau mild kita akan gunakan antihistamine, kalau severe kita akan tambahkan dengan steroid. Tapi lepas kita praktis kan, so dia bergantung dengan pesakit juga. So ada pesakit kita bagi spray dia tak nak. Dia cakap dia nak dia nak gunakan yang makan. Ada setengah pesakit tu dia mild tapi dia tak nak makan antihistamine. Dia cakap dia tak suka makan benda. Dia nak steroid, dia nak spray je. So kadang-kadang kita tak boleh ikut guideline sebab guideline dia macam loose, dia macam bukan fix kan. So bergantung dengan patient. So apa yang dia perlu lah. So ada setengah pesakit tu memang tengok mana yang sesuai dengan dia lah. Walaupun guideline tu memang ada mild tapi kita bergantung dengan pesakit juga. Okey. Faham. Okey, boleh lagi beberapa soalan dok? Kita dah dekat setengah jam ni. Okey. Kejap saya cari soalan dulu. Okey, ini dia cakap ni. Rosalia dia tanya, dok, kalau kita rasa macam ada benda berjalan-jalan di muka, adakah berkaitan dengan resdung? Berjalan-jalan di muka. Yang tu bergantung juga lah. So biasa ada setengah tu macam allergic tu dia akan rasa macam barang tu berjalan di muka. So mungkin itu macam gejala alergi lah. Tapi kita akan check dalam hidung, make sure dia ada tanda tu allergic rhinitis. So kalau ada setengah pesakit tu kita akan bagi trial. Kita akan cuba bagi cubaan guna macam ubat makan antihistamine untuk berapa minggu, berapa hari, tengok ada efek. So ada setengah tu mungkin ada efek lah. Ada setengah tu mungkin ada efek. So kalau ada efek kita mungkin dia sebagai daripada gejala yang alergik lah. Okey. Saya nak tanya, kalau katakan yang dia orang cakap tu turbinates hypertrophy ataupun macam ada tersumbat kan. Macam mana? Boleh tak kita bezakan secara klinikal from physical examination saja ataupun pakai yang kita punya otoskop tu kan, tengok hidung tu boleh nampak ke dia kalau turbinates tu bengkak? Biasa kalau experience tu kalau kita biasa tengok boleh lah. So turbinate tu dia punya shape tu dia akan dia nampak macam flashy sikit, dia macam merah-merah ataupun dia kalau allergic dia akan biru-biru. So bila kita nampak pun dia akan bersambung dengan bahagian tepi hidung lah. Berbanding dengan polip tu dia macam dia translucent sikit, macam dia kuning-kuning ataupun dia clear. So kalau polip tu kalau kita sentuh dia tak ada rasa. Kalau turbinate tu kita sentuh patient ada rasa. So, itu macam graph clinical lah. Tapi kebanyakan tu macam kita tengok pesakit, kebanyakan ni yang bengkak tu ialah turbinate berbanding dengan polip. Sebab polip dia ada jumpa je tapi tidak seramai allergic rhinitis ni. Kalau macam pesakit tu datang macam 20 orang datang klinik, mungkin satu orang tu yang polip. Tapi kebanyakan dia yang allergic rhinitis. Turbinate. Okey, soalan seterusnya Isa dia tanya.
Soalan saya ada resdung sejak dari sekolah menengah. Sebelum ni saya guna ubat jenis Clarinet tapi tak pandai baik. Sekarang saya guna jenis nasal spray suspension fluticasone furoate. Jadi lagi bersin di waktu pagi. Adakah saya teruskan ubat ni? Okay, so biasa kita akan teruskan ubat. So kalau dia lain doktor, lain dia punya praktis lah. Tapi kalau saya praktis so kalau dia gunakan ubat, biasa kalau spray yang fluticasone ataupun Avamys kan, so kita punya dos 2 puff 1 kali sehari. So 2 puff sebelah hidung, 2 puff sebelah hidung lagi. So kita akan gunakan tiap hari, then bila follow up kita akan check kita balik. Saya tanya okey tak dia? Dia cakap okey, dia tak ada macam dia tak ada gejala, tak ada bersin, tak ada hingus, pagi-pagi pun semua okey. So daripada 2 puff saya akan kurangkan kepada 1 puff sekali sehari. So kita akan review balik. Kalau dia okey, mungkin kita boleh tukar 1 puff tapi selang 1 hari. So kita akan gradually kita akan kurangkan dia punya dos. So itu dia. Tapi kita akan bagi tahu pesakit juga sebab ada masa bergantung dengan cuaca. Mungkin hujan ataupun dia akan datang balik. So saya cakap dekat dia, kalau dia teruk guna balik 2 puff, tapi kalau dia okey kurangkan balik jadi 1. So dia boleh adjust dia punya ubat. So kita bukan macam kita punya ubat yang allergic ataupun resdung, dia bukan macam ubat darah tinggi atau ubat diabetes. Ubat diabetes darah tinggi memang kena guna ikut arahan doktor, memang jangan tukar dos. Tapi kalau allergic sebab dia bergantung dengan pesakit, so dia boleh adjust dia punya dos lah. Adjustment lah, okey. Okey, ada satu soalan Jessica. Dr. Rohaizat boleh dapatkan rawatan resdung di Sabah? Boleh, insyaAllah. Boleh datang. Masalah. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Okey, yang ini. Soalan cepu cemas. Cepu cemas. Dok, patutkah seorang pesakit resdung mendapatkan ubat di luar? Contohnya seperti yang banyak diiklankan di FB. Ya. So yang ni ada macam ada bit bahaya sikit lah dengan Rizky. So sebagai seperti tahu tadi kan, memang kita punya ubat tu, kita punya bahan asas tu yang kita guna ialah steroid. Okay? So kebanyakan yang kami tahu yang mengenai ubat yang kampung kan, so dia ada campur steroid sikit. So bila kita gunakan memang kita akan rasa okey. So saya tidak recommend lah sebab kebanyakan kita tidak tahu ubat apa dia punya tu. Kalau macam ada logo KKM, so ada kemungkinan ubat tu dia ada campur dengan steroid. So kalau dia campur dengan steroid, memang gejala resdung tu, gejala allergic tu dia akan kurang. So memang ubat tu akan berkesan, tapi kita tidak tahu sebab tu steroid, kita akan dapat efek steroid. So mungkin kita boleh dapat cataract, boleh dapat osteoporosis dan darah tinggi, acne. So kita akan dapat kesan efek steroid. So kalau macam tu biasa memang tidak recommend lah. So biasa kami advise jumpa doktor. Kalau doktor confirm tu allergic, dan gunakan ubat daripada yang disahkan lah, bukan daripada yang asli dan lain. Okey, dok, kita dah ambil lagi 2 soalan lah kan, sebab dah setengah jam lah ni. Nanti mana tahu dok nak balik buka puasa 6 kan. Ravita tanya, dok, saya orang yang resdung, adakah kaitan dengan jerawat yang agak teruk? Yang selama yang you merawat dia orang lah, ada tak ada kaitan dengan acne vulgaris? Setakat nanti macam bukan yang main je lah, bukan yang main symptom lah jadi. Main symptom kan. Okey. Ya. Okey, soalan last. Rosliah Rafael tanya, doktor, apa sebenarnya tanda tanya kena resdung ni? Suami rasa macam ada resdung tapi tidak pula bersin. Selalu nafas berbau dan hidung tersumbat. Mungkin dia ada halitosis dan block nose. Ya, so macam tu biasa kita kena assessment dengan doktor lah. So sebagainya dia akan sebagusnya jumpa doktor pakar ENT. So biasa kita akan memastikan yang dia punya make sure dia punya hidung tu dia okey. So kita akan guna scope untuk cek bahagian hidung, memastikan tiada macam ketumbuhan apa di dalam lah. Sebab dia halitosis tu banyak sebab daripada hidung dan daripada mulut. So kalau macam kita scope okey, mungkin kita akan rujuk doktor gigi untuk cek dia punya masalah yang tu lah. Okey dok, thank you very much. Sebelum kita berakhir, saya nak doktor bagi sedikit kata-kata akhir lah, kesimpulan sebelum kita akhiri kita punya sesi ni. Apa nasihat kepada mereka yang yalah ada masalah resdung ni dan kadang-kadang dia terpengaruh dengan iklan Facebook ke apa ke. Cuba bagi kata-kata kesimpulan. Okey. So kesimpulan tu just betul kan ya, macam resdung tu dia memang dia topik tu memang besar lah tu. Tapi yang kebanyakan yang kita tahu tu ialah allergic rhinitis.
memang kita punya gejala tu yang itulah yang 4 tu, yang sumbat hidung, bersin, hingus dan gatal-gatal hidung dan ataupun mata. So sebaiknya baik jumpa dengan doktor di klinik untuk pastikan yang benda tu memang betul dia restung. So kalau ada setengah tu, mungkin kalau kanser apa kan, dia akan rujuk ke ENT dan kita akan pastikan dia bukan tu. So sebaiknya rawatan memang depa yang dirasakan oleh yang kesihatan lah, KKM. Dan sebolehnya jangan sebab kalau saya pernah Google, kalau saya nak tahu definisi resdung kan, bila saya Google memang first keluar tu ialah ubat yang bukan disahkan. So bahaya. Kalau boleh tu jangan ambil yang iklan-iklan tu lah. Sebab kebanyakannya macam memang bukan diktirafkan oleh kerajaan. Okay, Dok. Thank you very much. Terima kasih kerana memberikan feedback yang sangat bagus kepada diorang video ni. Thank you. Kita jumpa lagi ya, Dok. Okay, jumpa next time. Okay. Salam.